بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Muliakan musi surau Ar-Rahman, gawai dan jatuh kuasa muslimin dan muslimat yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi diberikan kesempatan kepada kita dapat kita bertemu Ramadan lagi pada tahun ini. Mudah-mudahan kita masih berdoa Allah panjangkan usia kita supaya dapat lagi bertemu Ramadan yang akan datang. Walaupun masa itu panjang lagi, tetapi sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ciri-ciri manusia yang bertakwa iaitu ialah istihdad li yaumir rahim. Mana dia iaitu menyediakan bekalan untuk kita bermusafir dengan perjalanan kita yang masih jauh. Sebab itulah kita sudah sentiasa mengingat dan memperingati di antara sesama lain. Alhamdulillah kesempatan yang ringkas pada malam ini. Sebenarnya untuk tahun ini saya memang jarang, saya tak banyakkan permintaan saya tolak. Walaupun di pelawak sahabat saya di Kuala Lumpur, Sopi di sana, di Puchong pun ada, di Damansara pun ada, minta hadir ke sana. Selain daripada menyampaikan tazkirah dan untuk mencari dana madrasah. Apa yang saya beritahu, saya kata tahun ini saya kurang nak keluar. Mungkin tahun depan pun macam tu juga. Saya lebih selesa untuk saya muzalah ataupun saya duduk sendiri di madrasah. Setelah daripada saya turun ke Medan untuk menyampaikan tazkirah di masjid dan di surau-surau, terutama di dalam Kuala Muda, di ketika usia 27 tahun, lah hampir 50 tahun, umur usia dah menjangkau 50. Sebelum lagi di daerah Kuala Muda ni ada tazkirah. Saya dan beberapa sahabat, kami lah di antara pencetus supaya adakan tazkirah sebelum sembahyang Jumaat dan tazkirah iaitu di dalam bulan Ramadan di antara orang yang sedang mula-mula. Tapi hari ini banyaklah penceramah kita, pemidatu kita yang hebat. Jadi kita bagi laluan kepada mereka, dan saya nak lebih tumpu kepada madrasah. Ini berhenti bahawa habis kuliah atas 6 suku, habis ngajak 6 suku.
Pengajian daripada pagi tadi ada semua ada. Cuma ada pengajian, ada tadarus masih lagi saya teruskan pukul 10 pagi sampai pukul 12. Yang lain itu cuma tumpu kepada pengajian pondok saja. Tapi di atas permintaan, di rumah ni dia telefon kakak, kawan semua, kenalan semua, banyak dia tolong saya. Atas dasar inilah, kerana kita bukan atas nama Haji Abdul Rahman, tapi atas kerana Nabi sebut man qadha hajat akhihi, siapa yang tunai hajat saudaranya fi Ramadan, di dalam Ramadan, qadha Allah hajat hajat, Allah akan tunaikan 1000 hajat. Kita tunai hajat orang bulan Ramadan, Allah akan tunai 1000 hajat kita. Sebab itulah kalau orang minta tolong kita, yang kita mampu lakukan, buat sepada yang kita mampu. Paling tak ada contoh kita kata kita mengimarahkan rumah Allah di dalam bulan Ramadan. Walaupun ada di kalangan kita tak mampu nak beri sumbangan yang lain, sama ada bentuk duit ringgit, tenaga, pikiran yang tak mampu, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat beri sumbangan dan untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kelebihan orang yang mengimarahkan rumah Allah Taala ni, Allah ceritakan Al-Quran sendiri. Allah ceritakan Al-Quran tentang Allah letakkan satu pangkat yang tinggi. Allah jadikan dia di kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru semata-mata mengimarahkan. Belum kita menghadiri aktiviti, duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam melakukan amalan-amalan tertentu. Hanya semata-mata iaitu mengimarah baru. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Allah letak satu title yang tinggi, ialah orang yang beriman. Nak dapat title iman itu tak senang. Nak dapat hak pangkat dunia ni tak payah. Ulun lebih kerja dunia ni dapat pangkat dunia ni boleh dapat, dan pangkat dunia pun ulun sikit. Tapi akhirat ni belum tentu lagi, melainkan kita ikhlas dengan Allah Subhanahu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di atas jemputan ini saya pun tak mau ambil masa yang banyak, sebab lagi nak ada tadarus pula. Jadi Rahman kata jamu 14 lagi lepas. Batas jemaah. Saya yang jamu ni saya bukan tak mau, tapi kadang-kadang ada tugas lagi. Tapi atas itu pun hajat juga. Itu pun hajat juga, insyaAllah kita akan tunaikan. Nasi Arab apa kata orang kan, ada jamu lagi kan, nasi Arab. Jadi saya nak menyentuh tentang beberapa perkara. Di antara, walaupun ada sedikit berkenaan, sebahagian menyentuh Ramadan dan sebahagian tidak menyentuh, dan persoalan Ramadan. Kita selalu kita dengar dalam majlis ilmu di kuliah mana-mana pun, kita nak jadi Ramadan tahun ini yang terbaik dibandingkan Ramadan yang lalu. Kalau kita dah meletakkan kita nak jadi Ramadan yang terbaik, apakah persediaan kita yang kita telah sediakan untuk kita nak dapat satu benda yang terbaik, nak dapat kelebihan Ramadan yang terbaik. Nabi sebut dalam hadis, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang rasa seronok dengan kedatangan Ramadan, haramallah jasadahu ala niran, Allah haramkan jasadnya dari api neraka Allah. Seronok kerana Ramadan ni. Sebab itu baru ni dalam khutbah atau yang dapat diedarkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Jeddah, di segi menerima seronoknya Ramadan ini dengan berbagai-bagai pandangan. Ada di kalangan masyarakat kita seronok Ramadan ini kerana apa? Kerana di antara dia ialah bagi orang beriman kelebihan pahala-pahala yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tak sabar nak tunggu Ramadan, tak sabar nak tunggu Ramadan. Jadi kalau nak cerita satu-satu banyak, tapi tak sabar. Kerana
ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah. Sama ada soal solat, diri puasa itu sendiri, diri baca Quran, diri infak, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan Ramadan. Dan ada pula di kalangan kita yang seronok datang Ramadan ni kerana apa? Inilah peluang untuk menguatkan keuntungan. Jumpa dia macam mana Ramadan ni? Ramadan ni dapat 6 tapak, 3 tapak kat Puteri Jaya, 3 tapak Jamsan, 3 tapak dapat di Kepala Batas. Sebab yang Kedah dia tak ada lebih renang, dekat 6 saja. Dia langkah panggan di sampai Kepala Batas Pulau di Pulau Bina. Ada 6 tapak. Sebab apa? Dia tahu satu tapak kadang-kadang dia menguntungkan puluhan ribu. Maka dia pun berusaha sungguh-sungguh untuk dapat tapak semua. Sedangkan tapak yang nak duduk lama, buat selama-lamanya dia tak fikir. Sebab itulah Sayyidina Ali kata, dunia darul amal, laisa darul jaza. Al-akhirah darul jaza, laisa darul amal. Dunia ni tempat untuk kita beramal, bukan untuk kita menguatkan keuntungan semata-mata yang dimasukkan kepada duniawi. Tapi akhirat untuk kita terima pembalasan, tempat untuk kita terima pembalasan. Dan tak fikir nak beramal. Esok kita tak fikir lah. Hatta kita kalau kita mati, dimatikan oleh Allah Ta'ala dengan beriman kepada Allah pun, kita tak ada fikir lah. Ada tak orang mati metrawih lagi? Ada tak Jerman? Boleh mati pakai metrawih lagi? Memang itu memang pergi kita air. Bukan mati lah. Tak aku nak metrawih dengan apa? Tak tahu dia balik-balik tak je. Kita nak tumpang kamu boleh lah. Apa yang tak aku. Makin kita tengok lah. Tak ada. Tapi orang beriman, maka Allah bagikan kat dia kelebihan. Di ketika dia berada di alam barzakh, kuburnya luas mata memandang. Bukan setakat tu, Allah bagi kat dia pula satu pintu untuk berulang balik ke syurga Allah. Ini orang beriman. Sebab tu yang susah masa hidup, nak buat tarawih, nak buat banyak susah, nak puasa. Tetapi kalau kita susah masa di dunia ni untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat tempat yang selesa di dalam alam barzakh. Belum lagi di syurga, itu baru alam barzakh. Tapi kalau kita keluar kalang kabut, berusaha nak cari tapak-tapak di dunia, kita tak mau tapak halal. Kita mati tidak beriman kepada Allah, kita bimbang, Allah akan utuskan 70 ekor ular berbisa untuk azab kita sampai akhirat. Satu ekor ular ni, kalau dia dia punya sembuk maju dia bisa dia atas muka bumi Allah ni, satu pokok pun akan tumbuh sampai akhirat. Baru seekor ni 70 ekor. Kita boleh tengok dan kita ada 40 nama bagi hati ada cerita. Ada cerita panjang hari itu cerita mana? Cerita mana? Dan ada pula yang seronok dengan kedatangan Ramadan ini. Sebab apa? Dia kata ini dah peluang masa seronok sebab jualan murah. Bila Ramadan ini seronok, ada jualan murah. Dia kata peluang masa ini lah. Jualan murah. Dan masa ni lah suami pun ringan tangan untuk nak bagi duit. Bulan lain dia payah sikit, Jerman payah sikit. Bulan ni suami dia bagi. Suami dia bagi, dia ni peluang. Dia peluang. Sebab itulah dia memenuhi ruang-ruang yang ada di pusat Merdeka. Sedangkan hak yang kita duduk main, kalau kita tengok dalam sebagian disebut kitab Duratul Nasihin, man hadara majlis al-ilm fi Ramadan bi kulli qadamin ibadatu sanatin. Siapa yang hadir majlis ilmu dalam bulan Ramadan, setiap tapak kaki dia ibadat setahun. Satu tapak kaki. Ustaz kami main surau ni main yang mutu, tak apalah di kampus 3 tayo. Dan 2 biji tayo. Kami main dengan kereta, dia 4 biji tayo. Saya spare kau ada Ustaz. Kau kalau pecah. Pecah dia kau, kalau tak pecah dia tengok.
Jangan kena tukar. Tak kena dia kena. Jadi inilah di antara orang yang menerima Ramadan. Kita nak dia. Kita nak supaya Ramadan ini supaya dengan inilah peluang kita untuk kita nak melipat gandakan amalan-amalan. Selain daripada puasa itu sendiri, bahkan puasa itu sendiri pun ada disebut syurga dia rindu pada 4 golongan. Syurga rindu pada 4 golongan. Pertama ialah syurga rindu kepada iaitu talil Quran, orang yang baca Quran. Quran rindu. Cuma kita Ramadan ini menambahkan lagi, meningkatkan bacaan. Kita dah baca dah. Sebelum Ramadan kita dah baca. Tapi main Ramadan tambah sikit. Kita tambah sikit. Macam kita tambah belajar lah kan. Ramadan tu belajar kurang, Ramadan tambah belajar sikit. Teruk sikit, letih sikit. Macam saya ni anak 30 orang. Tahun lepas anak tak ramai, kali 30 orang di Jerman. Buka puasa anak 30 orang. So pun anak 30 orang anak. Semua anak-anak angkat kalau belajar. Dia tak balik. Kalau ikut sistem pondok, dia bulan puasa dia balik. Tapi saya tak balik. Dan saya berhasrat, saya takkan ambil cuti ke depan cuti. Sebab saya nak latih belajar ni untuk membiasakan khairullahi selain dari puasa, latih tadarus dan melatihkan mereka biasa jadi imam, jadi bilal. Sebab kadang-kadang kita tengah semua masjid. Bilal yang telah diiktiraf dapat tauliah, tapi masih lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jerman dia baca kenal lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu mana? Sedangkan dia bukan ada huruf, dia bukan ma'arif disukun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu imam yang ada tauliah. Ada pula baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu dia Muhammad tu. Sebab dia nasib dia tak buat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu dia tak ada betul. Dia kata tu. Nanti kalau Nabi Muhammad di zaman ni tadi hidup lagi, waktu dia tak panggil Muhammad, dia panggil Mat. Orang kita kalau nama Muhammad dia panggil apa? Dia panggil Mat. Tu ayah. Mat tu apa? Kalau minta Mat berarti tu nak pun nama kena jaga tu. Seorang sahabat dia berkata anak dia kerja tidur. Tanya dia anak dia nama apa? Nama Muhammad Naim. Muhammad tidur semua. N-A-I-M Muhammad tidur. Nama Naim betul. N-A-E-E-M Muhammad Naim. Muhammad Naim. Yang pernah dia orang nama nak belajar dia. Itu kadang-kadang nama tak betul masalah. Bubuh Nurul Najwa tak kenal itu bukan ada alif lam. Qamariyah di situ dia alif lam Syamsiah. Nurul Najwa. Dia pada kalau kita pakai pun Najwa, mesti ada 2 E di belakang. 2 E. Baisa kalau dapat 2 E kan okey, dapat 1 E. Dapat. Jadi balik kita sini. Mana dia iaitu baca Quran. Sikit pun tak apa. Cuba istiqamah. Sikit pun tak apa, cuba istiqamah. Yang kedua ialah apa dia? Yang kedua ialah hafizul lisan. Syurga rindu kepada orang yang pelihara lidah dia. Jadi kalau kita nak sibuk dengan ibadat, susun ibadat sepanjang Ramadan ni, tak ada masalah nak cakap tak orang. Tak ada masalah. Tak ada masalah kita nak layan. Kadang-kadang kalau dalam telefon sendiri pun kadang-kadang saya ada telefon kadang dia ada canggih sikit dulu. Kadang yang hak 3 supang ni. 3 supang, tapi 3 supang ni juga apa? Bagi dia berkata yang tak elok 3 suku. 3 suku tak elok. 3 supang ni. 3 supang tak balik 3 suku, 3 suku tak elok. Elok itu pun tak ada. Kadang-kadang 2 hari, orang tengok ni 2 hari tak tengok ni. Tengok tu dia penuh. Penuh padang. Tak ada nak tengok padang-padang tak ada masalah dah. Kadang-kadang tak ada masalah. Jadi kalau kita sibuk dengan amalan-amalan akhirat ni, kita memang tak sempat nak cara buat orang, buat dan sebagainya. Tak kita contoh. Kalau kita sedang susunkan program kita contoh tugas kerja kita,
Kita pergi kerja, kita balik kerja, kadang-kadang urusan untuk beli makan, minum dan sebagainya. Kita tak sempat nak fikir lah. Tak sempat nak fikir lah. Bahkan kalau kita buat menjadi pun syurga itu. Syurga rindu. Syarikah dia. Syurga rindu kepada orang yang memberi jamuan kepada orang yang sama ada orang buka puasa ke, tapi orang susah. Ini kesempatan kita. Kan di saat kita semua memang apabila terlepas semai, suruh dia lengan. Sebab kan mereka ayam apa balik kampung ni. Terlepas semai lah, semai ada satu soh. Itu dia ramai apa? Semai awal. Tak apalah, tak kisahlah kan balik kita pakai nak balik kampung apa ayam. Tidak perlu kita balik kalau nak cuti 2-3 hari awal. Inilah sebab untuk ziarah maklum kita, mati kita, makam kita. Maka itu. Dan ya Ustaz, kalau nak pergi ziarah janda lama saya boleh tak? Boleh. Masalahnya. Bukan kena kacau apa-apa. Tak masalah. Tapi yang tak berat, tapi kita ada cubit kita. Dia kata, abang ada hati lagi, ada hati. Banyak nak lama. Kan? Terima lama. Mak tinggal lama. Tak masalah. Jadi masa ni kita boleh pulang. Balik ziarah untuk kita. Kan kita dah kata awal kita tak cuti. Hujung kita cuti kita balik kampung. Ini masa untuk kita mut'imul ji'an. Mut'imul ji'an. Sebab ini tersenarai di antara Allah SWT. Ara'aitan ladhi yukazibu biddin alladhi yadru'ul yatim wala yahuddu ala ta'am miskin. Betul kalau kita ada tumpuk ibadat sekalipun kita tak berjamaah sumpah orang susah. Tak sempurna ibadat kita. Walaupun kita rajin tahajud, kita rajin berdoa, rajin baca Quran, di masa yang sama ada orang susah, kita tak turun untuk bantu. Tak sempurna lagi iman kita. Walaupun kita dah rajin solat lah. Betul pernah diriwayatkan, diceritakan dalam kitab dalam tersebut apabila seorang yang adil orang buat ibadat, dia rajin buat ibadat. Tapi datang satu seorang yang jumpa dia. Satu seorang yang beritahu kali, ibadat kamu ditolak, tak diterima oleh Allah. Dia menangis. Apabila dia tanya seorang tersebut, pasal apa amalan dia tak terima? Ada dia kalau kamu buat dia, sponsor dia apa-apa. Tanggungjawab dia tak ingat. Tanggungjawab dia sebagai seorang ayah, tanggungjawab sebagai seorang suami, tanggungjawab sebagai ketua rumah tangga dia tadi. Tak ingat amalan dia ditolak. Padahal dia buat amal. Apa tadi kalau orang yang tidak melakukan amalan langsung dan dia tak peduli langsung amalan-amalan anak-anak isteri dan sebagainya. Nabi dia datang ayat Quran, ku anfusakum wa ahlikum nak peliharalah diri kamu, ahli kamu dari api neraka. Sebab tu saya bukan gairah sangat saya dapat bodoh. Bukan gairah sangat saya dapat madrasahnya. Sebab saya tak perlu nak didik anak isteri saya. Tak ada perlu. Bila duduk dalam suasana, dia boleh semain berdoa, dia boleh mengaji dan sebagainya. Boleh jaga orang. Boleh jaga orang. Anak saya 3 orang berdah, boleh berdah 3 orang. Cuma lelaki 2 tak boleh berdah. Beza lelaki. Perempuan boleh berdah. Kecil itu insyaAllah. Mengaji kat Syahri itu. Tapi itu insyaAllah. Dia kata tak boleh berdah, saya tak pantisan. Kau pun tak pakai selok pendek lagi, berdah. Bisa bikau punya berdah. Sebab apa? Dia dah biasalah. Untuk membiasakan dia berdoa. Di samping saya kata dia sembahyang dia doa. Sembahyang dia doa. Sebab saya takut. Apa yang saya takut? Kerana kita ajak orang buat kebaikan, kita bimbing orang kebaikan. Tapi dalam masa sama kita sendiri, diri kita sendiri. Sebab itu di kalangan kita juga. Tapi bila apabila dibangkit di akhir esok, mungkin orang yang awal akan disoal saya sendiri. Orang akan disoal awal soal. Sebab awal seorang, kamu suruh orang dan sebagainya. Adakah kamu telah menjalankan tanggungjawabmu sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang ayah beranak? Jadi kita dah buat. Itu kemampuan yang ada kita. Sekadar yang kita mampu, buat. Jadi di sini ulama. Dan dia iaitu kita ambil kesempatan untuk kita infak. Hak ni pun saya ingat surah daripada melancarkan kutipan dan sebagainya. Dia orang hari ini orang dah banyak masyarakat dah faham. Masyarakat kita dah faham. Hatta saya sendiri pun kata ada orang main. Satu orang masuk dalam telefon orang tengok Ustaz
Biasakan diri kita bila dapat benda pun rezeki, ajak Allah barik lana. Jangan nanti nak makan saja. Dapat rezeki, benda tu nak makan, tak makan, Allahumma barik lana. Nak cantik, kalau dapat rezeki, kita buat sujud syukur. Tapi jangan syukur kat counter bank je lah. Cucuk duit je lah. Syukur pelik padahal. Pelik balik syukur dia semua. Balik sujud syukur. Sujud syukur. Dan sebenarnya apa dia? Yang keempat. Yang keempat ialah syurga rindu kepada orang yang berpuasa. Berpuasa. Sebab tu kita untuk hak setahun pun ada, hak bulanan pun ada. Hak bulanan pun ada, hak mingguan pun ada. Sebab tu disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, siapa yang puasa Isnin Khamis, Allah kibarat dosa minggu. Dosa minggu. Siapa yang puasa 3 hari awal bulan, siapa yang puasa 3 hari hujung bulan, Allah kibarat dosa dia sebulan. Siapa puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Tasu'a, maka Allah kibarat dosanya setahun. Seperti puasanya. Puasa. Oh, ketika dia betul dah hadis sahih. Dan ini cerita mudah, sudah cerita bah. Kita kalau cerita hadis sahih pun kita berarti. Ada sesuatu ketika di hadis sahih, tak hadis sahih, dia tidak. Ustaz di hadis tak sahih. Ngaji 4 tahun, mesti Islam terawasa. Balik tak orang ramai sahih tak sahih. Kita tak hafal hadis sahih, tak hafal. Kau cakap ngaji 10 tahun pun tak boleh lagi ngaji hadis sahih. Tu kubur saya soal. Dia mengaji sampai hari ni mengaji lagi. Umur 60, tak 60 lah, 57. Dia habis mengapai Quran. Lepas anak 4 orang dia pergi di Afrika. Kemudian dia balik pergi ke Thailand. Dia mengaji sudah sitah. Sampai umur dia 53. Mengaji dia umur 12, 13. 53 baru habis sudah sitah. Ni dia mengaji 4 tahun, tak tahu beritahu kata hak ni do'em, hak ni palsu dan sebagainya. Hak ni tak boleh buat amai apa semua. Tak boleh buat amai. Duk tikai. Kita buat 8 ni pasal kita buat tazkirah. Kalau tazkirah kita buat 20. Ini pasal tazkirah. Kalau tazkirah kita buat 20. Sebab tak kita tahu tentang kelebihan sembahyang tarawih. Tu pun orang tikai pun macam tikai kelebihan terpulang. Terpulang. Jadi kelebihan Allah bagi kita. Untuk kita ni lepas ni. Ni akan puasa Ramadan kita juga. Kemudian nak balik ke puasa 6 dan sebagainya. Jadi kiparat yang melibatkan bulanan tahunan itu melibatkan baru puasa. Tak melibatkan lagi. Tak melibatkan. Kita ada duit 1 sen dia, kita ibarat. Allah kiparat dosa kita. Bukan dalam Islam ni 1 sen dia. Allah kiparat dosa kita. Ambil ayat semayang, Allah kibarat dosa kita lah. Jumpa orang, bukan lepas senyum, dapat dosa. Tapi jika lagi senyum dengan anak darah, senyum dapat tak dosa, dapat hadir baca dosa. Sama kawan ni tak. Ni jumpa anak darah, ada senyum. Jumpa tak hatu, ada tak senyum. Maksud kami, hatu tak dapat apa. Hatu tak dapat apa. Jumpa orang pergi sana, dapat mana? Semua dapat mana? Setiap ibadah kita, yang kita lakukan semua dapat. Semua yang berada kita buat menekan dinilaikan dengan apa? Dengan pahala. Banyak ibadah yang kita lakukan. Jadi kamu apa saya tadi? Kalau hak yang Allah janjikan gandaan, kalau kita tak ambil peluang, tak mampu, maka sayang dia. Sayang kita. Kita ambil. Walaupun kita kata mungkin masa yang kita buat, kadang-kadang kita buat mungkin kadang-kadang ada tugas-tugas yang lain tak apa. Tapi niat pagi kita boleh hadir jemaah. Kita boleh jemaah dengan tinggal. Jemaah tu kalau boleh 30 hari dengan tinggal. 30 kalau boleh jangan ada istilah cuti langsung dalam sembahyang. Jangan ada istilah cuti langsung. 30 kalau itu 30 hari jarak dengan jemaah. Itulah solat jemaah kita sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan. Sebab tu saya kata saya nak besokkan budak dengan jemaah. Jadi pada hujung Ramadan ni pula, saya masuk seorang ulama Thailand
yang Darul Iftar Mesir. Dia mengaji daripada umur 13 tahun pondok sampai di luar negara. Dia balik masih mengaji lagi. Dari umur dia 45 tahun masih mengaji lagi sambil dia mengajar. Dia akan main madrasah saya pada 21 bulan sampai 28. Saya hasrat budak saya nak cuti 22. Saya tarik pergi ke 29. 29 Ramadan baru budak boleh balik. Boleh balik. Sebab apa? Saya nak bagi peluang untuk dia mengaji di hujung Ramadan. Di hujung Ramadan. Kuliah akan mula pagi sampai ke petang. Tadarus kita habis 20 Ramadan. 21 Ramadan habis tadarus. Start 21 kita mengaji daripada pukul 10 malam lepas tarawih sampai pukul 1. Sampai pukul 1 untuk mengkhatamkan 3 buah kitab. Mengkhatamkan 2 buah kitab. Satu kitab Nahu, satu kitab Sorok. Nahu dan Sorok. Walaupun cuma tak ada. Tapi kena kita kenalah lawan mujahadah. Kita dah segera kita ni kan. Mandi kita bagi sorok. Dah tunggu laparkan dan cuma tahun 6. Dah 2 lagi. Dia bising kawan yang berapa dah. 4 lahir, 6 dah bertengkar. Bertengkar. 6, 8, 6, 8. Dah ada juta lagi dah. Tak ada sampai 8. Tak ada sampai 8. Jadi mudah-mudahan insyaAllah. Ini saya ingat mungkin saya minta maaf pun saya ada di sini. Boleh tak main lagi kan? Tak main lagi. Jadi segala kekurangan apapun yang saya sampaikan pada malam ini, itu daripada kelemahan saya sendiri. Keletihan tetap letih. Main pula sampai main tapi dia jadi kesesakan lintas. Nanti sangkut. Atau sampai-sampaikan Taman Jati dia orang Allah. Dia sangkut kat dalam ni, sangkut kat jaya lagi. Orang kita dia awal-awal. Dia awal-awal. Macam kita ingat apa dalam pantak dalam isu kot dia. Seorang tu dia minta supaya DJ supaya azan maghrib tu dia awal sikit. Azan maghrib tu dia awal sikit. Dia lapak mana ni boleh tak supaya azan maghrib tu dia awal sikit. Sehingga azan maghrib tu dia jah. Dia dah ini hukum Allah Taala selagi tidak jatuh matahari, selagi itulah tidak masuk waktu tidak waktu maghrib. Saya rasa itulah jutaan kemaafan yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesilapan, kekasaran dan kelemahan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma hallimna bima fa'alna fa masakibin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in.